Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam YouTube channel ni. Kepada korang yang baru masuk ke channel ni, selamat datang aku ucapkan. Dan kepada korang yang dah subscribe tu, thank you so much. Ok guys, untuk video pada kali ni aku nak berkongsi dengan korang berkenaan satu kisah benar yang telah diangkat menjadi sebuah filem pada suatu ketika dulu. Kisah ni adalah berkenaan dengan satu rumah yang dikatakan rumah tu merupakan rumah berhantu, dan nama rumah tu adalah Amityville House. Ok, kisah rumah berhantu Amityville ni bermula sekitar pada tahun 1974, di mana rumah ni terletak di Long Island, USA. Dan pada tahun 1974, rumah ni telah menjadi perhatian orang ramai, termasuklah pihak media. Okey, cerita ni berlaku pada 13 November 1974 apabila salah seorang ahli keluarga dalam rumah tersebut, iaitu Ronald DeFeo Jr., yang mana dia telah datang dekat satu kafe ni pada jam 6 pagi, dan masa dalam kafe tu dia telah meminta pertolongan pada orang-orang yang berada dalam kafe itulah, dan dia mengatakan bahawasanya kesemua ahli keluarganya telah dibunuh. So salah seorang pelanggan yang berada dalam kafe tu pun terus call polis, dan polis pun telah datang ke rumah tersebut. Dan bila polis sampai je dekat rumah tu, polis telah menemui 6 mayat yang berada di dalam bilik berasingan. So dalam rumah tu ada mayat iaitu ayah dan emak kepada Ronald DeFeo Jr. ni, iaitu Ronald dan juga Louis. Kemudian polis juga telah menemui mayat adik-beradik Ronald DeFeo Jr. ni, iaitu mayat Don, Louis, John Matthew dan juga Allison. So masa polis jumpa mayat-mayat tu semua, polis mendapati bahawasanya kesemua mangsa telah ditembak dari jarak yang sangat dekat di bahagian perut, dan dipercayai senjata yang digunakan oleh pembunuh tersebut adalah sejenis senapang rifle. Keadaan tu telah menyebabkan Ronald DeFeo Jr. ni ditahan oleh pihak polis kerana dia telah menjadi suspek utama dalam kes pembunuhan tersebut. Ialah sebab dalam ramai-ramai ahli keluarga dia yang terbunuh tu, hanya dia seorang je yang masih hidup. So of course lah dia akan menjadi suspek utama untuk pihak polis jalankan siasatan. Apabila soal siasat dilakukan terhadap Ronald DeFeo Jr. ni, didapati dia punya statement kerap kali berubah-ubah dan ada berlakunya percanggahan fakta. Kejap dia kata ada orang lain yang bunuh, kejap dia kata adik dia yang bernama Don tu yang bunuh. Bila pihak polis menyoal secara kekerasan, akhirnya barulah dia nak mengaku yang dia telah membunuh kesemua ahli keluarganya, dengan alasan dia ada mendengar suara bisikan misteri yang menyuruh dia untuk membunuh semua ahli keluarganya. Tapi malangnya, keterangan yang diberikan oleh Ronald DeFeo Jr. tu tak meyakinkan para juri, termasuklah hakim yang berada di dalam mahkamah tersebut semasa proses pendakwaan dan perbicaraan dilakukan. So akibat daripada tu, Ronald DeFeo Jr. ni pun dijatuhkan hukuman penjara selama seumur hidup di atas kesalahan membunuh 6 ahli keluarganya. Tapi kes misteri ni tak berhenti dekat situ je. Setahun kemudian, selepas daripada tarikh pembunuhan misteri tu, rumah Amityville ni telah dibeli oleh satu lagi keluarga, iaitu keluarga Lutz, yang mana keluarga Lutz ni terdiri daripada Josh Lutz dan juga Catherine Lutz bersama-sama dengan 3 orang anaknya. Dan diorang pun telah berpindah masuk ke dalam rumah tu lah. Saat pertama kali diorang menjejakkan kaki ke dalam rumah Amityville ni, masa tu diorang dah mula rasa pelik, sebabnya secara tiba-tiba ada angin sejuk yang menerpa kepada diri diorang. Dan masa tu juga memang diorang dah rasa macam ada something wrong dekat rumah Amityville ni. Dan bermula daripada tu, Josh dan juga Catherine ni telah mengalami beberapa gangguan paranormal. Antaranya ialah Josh dan Catherine ni selalu perasan dekat rumah diorang ni, dekat celah-celah dinding tu secara tiba-tiba akan keluar lendir yang berwarna hijau tanpa sebab. Tapi kemudiannya lendir tu akan hilang macam tu je. Selain daripada tu juga, Josh dan Catherine ni sering ternampak lembaga yang berupa kinze yang sangat-sangat besar sedang berlega-lega di dalam rumah diorang, dan dikatakan mata lembaga tersebut seakan berwarna merah kemerahan dan juga bersinar-sinar. Selain daripada tu, Josh juga sering terjaga pada jam 3.15 pagi, yang mana pada waktu tu sebenarnya adalah waktu di mana suspek utama kes ni, iaitu Ronald DeFeo Jr. telah membunuh semua ahli keluarganya. Dan Josh juga kadang-kadang dia boleh nampak isterinya, iaitu Catherine, sedang terapung-apung semasa tidur. So gangguan ni telah menyebabkan Josh dan Catherine memanggil seorang pederi untuk membersihkan rumah diorang. Tapi malangnya pembersihan tu tak berjaya, dan diorang kerap jugalah diganggu selepas daripada tu. Josh dan Catherine hanya mampu bertahan selama 28 hari saja dalam rumah tersebut, dan selepas tu diorang pun terpaksa berpindah keluar kerana tak tahan dengan apa yang berlaku. Dan selepas pada tu, cerita daripada Josh dan juga Catherine ni telah menyebabkan dia
diorang menjadi popular disebabkan cerita diorang telah diangkat menjadi sebuah filem dan juga beberapa drama bersiri pada tahun 1979. Nama filem tersebut ialah The Amityville Horror. So, cerita ni memang meletup gila lah pada masa tu. Dan dikatakan Josh dan Catherine ni telah mengaut keuntungan yang banyak hasil daripada cerita diorang ni. Ada yang kata Josh dan Catherine ni sebenarnya menipu. Maksudnya diorang ni telah mereka-rekakan cerita sepanjang duduk dalam rumah Amityville ni. Tapi bila Josh dan Catherine ni buat ujian poligraf, iaitu ujian untuk mengesan penipuan, ujian tu telah menunjukkan bahawasanya Josh dan juga Catherine ni berkata benar. So sejauh mana kebenaran cerita ni hanya Josh dan juga Catherine je lah yang tahu. Kalau korang rasa tak percaya, maka korang anggap je lah cerita ni hanya sekadar untuk hiburan semata-mata. So itu je lah cerita berkenaan dengan rumah Amityville ni yang dikatakan rumah berhantu pada suatu masa dulu. Okeylah, aku rasa sampai dekat sini dulu untuk video pada kali ni. Terima kasih kepada korang kerana sudi support channel ni dan juga terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi tengok video ni dari awal sampai habis. Dan kepada korang yang belum subscribe tu, korang boleh tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Apa-apa pun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beres saya kita jumpa lagi.